Saya nak balik semula kepada Kamera yang live ni boleh pusing tunjuk pada yang tanya soalan tak? Ke apa? Kan ni tengok saya je. Betul. Ni nampak saya siapa yang buat kamera live? Okey. Saya nak balik semula kepada perbincangan kita pada malam ini, cabaran dan peluang Barisan Nasional di bandar. Okey. Kalau saya boleh faham apa yang saudara Syam bincangkan selama 15 minit yang tadi, seolah-olahnya saudara dan juga ahli Majlis Tertinggi UMNO, termasuk sekali dengan Presiden, termasuk sekali dengan Naib Presiden, bersetuju bahawa kita sepatutnya merangka strategi bahawa kita perlu untuk mengadakan pilihan raya pada bulan Oktober. Jika kita gagal untuk mengejar tarikh tersebut, maka kita terpaksa menangguhkannya kepada bulan Julai akan datang. Sekarang ni isunya ialah tangan yang memegang butang itu ialah Perdana Menteri. Adakah Perdana Menteri yang kita ada sekarang ini tidak mendengar nasihat daripada ahli Majlis Tertinggi dan juga Presiden itu sendiri? Okey. Adakah Perdana Menteri mempunyai agenda tersendiri? Dan kenapa dia tak boleh faham bahawa inilah cabaran kita? Kalau kita nak kembali menjadi trust kepada negara ini, masanya telah tiba. Kenapa kita tak boleh di peringkat pusat meyakinkan Perdana Menteri kita, this is the game yang kita perlu tangani. Terima kasih. Terima kasih. Okey. Satu soalan LCS, 3 soalan berkenaan kes Datuk Seri Najib dan 1 soalan berkenaan dengan tarikh pilihan raya. Ada soalan lagi? Oh, last. Okey. Lagi. Assalamualaikum. Saya Redi bin Syadan, mewakili penduduk pihak Taman Molek. Saya tak ada nak isukan pilihan raya bila, Datuk Najib bila. Ni saya putuskan untuk suara akar umbi rakyat. Okey. Okey, pertamanya, macam tempat saya, dudukan tempat saya, don't kalah. Sedangkan kita dah berusaha sedaya upaya kita mengorak langkah ke depan, tak berjaya juga. Apa kata saya cadangkan wakil-wakil adun, tak kira lah adun mana yang duduk, Pemajaya ke, Johor Jaya ke, Sulang, datang melawat kita. Tanya persoalan, tanya kedudukan kita macam mana. Tanya rakyat, salam rakyat. Kita nak tu lah, kita apa kalau boleh kita nak, biar rakyat kenal semua, siapa adun kita. Tak kira Pemas, Setulang, ke mana ke. Sebab kita nak mengadu tempat mana, dah tak ada. Kita dah kalah. Nanti kalau kita panggil masuk merah, orang merah mata. Jadi itulah kita nak usulkan, kalau boleh mana-mana. Kita saya apa dari suara kaum bini mintalah, kalau boleh adun-adun yang berjaya tu buat kerja lah. Turun padang. Itu je. Nah, ni soalan last untuk saya. Oh, ada soalan lagi? Last. Okey. Saya minta satu peruntukan, kalau pilihan raya berdiri Barisan Malaysia banyak keliling. Kata kita keluarga Malaysia, apa salahnya salurkan bendera Malaysia untuk semua flat apa. Jadi untuk menikah tanah tumpah darah air kita kata duduk Malaysia. Itu saja. Okay, terima kasih. Okey, saya jawab dulu yang ni nanti kita sambung lagi. Nombor 1 berkenaan isu LCS YB. So wakil rakyat kita Tuan Haji Baharudin tanya pasal isu LCS. Saya dah jawab berkali-kali banyak. Ini setiap kali Rafizi atau geng-geng dia ni bawa isu LCS saya jawab. Setakat ni dia dah bawa 5 perkara pasal LCS ni tuan-tuan. Yang saya dah jawab 3. Tapi 2 lagi saya tak sempat jawab. Tapi tadi di mana tadi saya dah jawab di live tadi. Sebab dia baru keluarkan semalam. Masalah dengan isu ni, bila kita bawa, dia memang strategi dia. Dia nak buat kita defensif. Dia smash. Betul tak betul tak kisah. Bila kita jawab, orang suka dengar sensasi yang dia cakap itu. Betul tak betul, media tak pick up sangat. Media suka yang sensasi-sensasi itu. 5 perkara. Sebab itu saya kata, saya ajak Rafizi ni berdebat, tuan-tuan. Saya kata, asal ni baiklah berdebat. Kalau tidak, awak cakap satu, saya cakap satu. Awak cakap satu, saya cakap satu. Awak cakap satu. Kita pergi je lah berdebat sama-sama. Awak cerita awak. Lepas tu kita lawan lah dekat situ, betul, tuan-tuan. Tapi dia takut. Dah 3 kali dia tolak, tuan-tuan. Macam-macam alasan.
Itu hari dia belagak. Dia kata, oh dia kalau nak berdebat, hanya nak berdebat dengan timbalan Presiden UMNO je tuan-tuan. Dengan Tok Mak Hassan je. Dia kata, saya dah ajak dia berdebat sebelum dia jadi timbalan Presiden PKR lagi tuan-tuan. Lepas tu dia kata, saya tak mau berdebat dengan ahli majlis tertinggi lantikan. Dia kata, saya kata dulu awak bertanding timbalan Presiden PKR. Awak kalah dengan Azmin. Awak pun dilantik masa itu oleh Anwar Ibrahim, betul? Tapi dia belagak, tuan-tuan. Dia kata, saya cuma lantikan. Baru menang sekali dia dah belagak. Dia cakap pada si Rafizi ni. Lepas tu saya pun cakap pada dia. Saya kata, awak timbalan Presiden PKR dengan timbalan Presiden UMNO ni jauh berbeza, betul tak tuan-tuan? PKR ni Akaumbi tak ramai, tak ada pun. Siapa-siapa pun boleh tanding jadi ketua cabang, betul tuan-tuan? Kita ni UMNO lain nak menyampai tahap timbalan Presiden tu. Itu pasal saya cakap Rafizi. Saya ingat Rafizi ni kalau dia masuk UMNO, kalau dia bertanding cawangan pun mungkin tak lepas. Tak lepas, betul tuan-tuan? Tapi bila cakap dengan kita, dia action. Tak nak, dia kata. Itulah dia. Sebab itu, saya nak layan dia ni. Dia takut. Kenapa dia takut? Sebab saya jawab fakta, tuan-tuan. Dia main retorik, dia ambil sikit-sikit, dia buat andaian, lepas tu dia nak gambarkan yang konon-kononnya ada penyelewengan, korupsi dan sebagainya. Tapi dia tak cerita habis. Apa yang dia tak cerita habis? 5 perkara yang saya dah jawab. Nombor 1 itu hari, puak-puak itu, dia cakap, puak-puak dia ni lah. Awal-awal bila cerita ni keluar, dia kata, kerajaan dah belanja 6 bilion. Kapal tak nak, relax. Kan? Kapal tak ada, halimunan, gaib. Lepas tu saya jawab balik pada dia. Habis kalau kapal tu tak ada, yang awak punya timbalan Menteri Pertahanan Lim Chin Tong daripada DAP pergi melawat dan rasmi dan bangga dengan kapal tu, apa kejadahnya? Betul? Awak kata kapal tu tak ada, timbalan menteri awak pergi melawat rasmi kapal itu. Dia kata, ada lepas tu. Ada pula. Dia kata kapal tu ada. Saya kata bukan tak ada, kapal tu ada, kapal tu lewat. Yang tak adanya terowong Pulau Pinang tu. Dia spend berbilion-bilion tu apa pasal, tak bersoal. Kapal tu ada, cuma lewat. Lepas itu dia kata lagi, siapa yang buat kapal ni lewat? Tuan-tuan. Ini Kerajaan Barisan Nasional ni, BN yang buat lewat ni. Yang buat projek ni gagal, dah berapa tahun dah. Mula-mula dia kata 11 tahun, tak deliver satu kapal pun. Kontrak ni baru 2014. Lepas itu macam-macam hal berlaku. Lepas tu dia kata kita lewatkan. Lepas tu saya kata, Datuk Najib pun kata, saya kata, apa pasal pula kita yang lewatkan? Saya kata, ini kajian PH punya zaman yang projek ni terhenti, saya cakap. 2018 hujung dengan 2019 projek ni berhenti. 2018, 2019, time tu kajian siapa tuan-tuan? Kajian PH. Dia jawab balik pada saya. Dia kata, mana ada bukti yang menunjukkan kajian PH yang lewatkan benda ini? Kajian PH yang gantung projek ini tak ada bukti. Dalam laporan PAC pun tak ada menyebut yang kajian PH yang hentikan ataupun gantung projek ini. Dalam laporan PAC tak ada, dia kata. Oleh itu apa yang kita kata mereka yang lambat tu tak betul, dia kata. Saya kata pada dia, memanglah dalam laporan PAC tak cakap awak yang lambatkan. Sebab siapa pengerusi PAC ni tuan-tuan? DAP. Mestilah dia jadi pengerusi, dia yang kontrol laporan itu. Kalau dia jadi pengerusi PAC, dia kontrol apa dalam laporan itu, dia ambil benda yang menyokong hujah dia. Yalah, betul. Memanglah kita ada ahli parlimen kita dalam laporan dalam PAC itu, tapi sebagai ahli. Yang kawalnya pengerusi, betul ni. Memanglah tak ada dalam itu. So saya cakap, kalau nak mencari kebenaran, jangan tengok laporan PAC saja, kena tengok dokumen-dokumen lain. Sebab itu saya cakap, referlah kepada kenyataan CEO Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Lembaga Tabung Angkatan Tentera cakap apa tuan-tuan? Yang owner projek ini. Lembaga Tabung Angkatan Tentera ni bukan ahli politik. Dia ni syarikat kerajaan. Lembaga Tabung Angkatan Tentera, CEO dia cakap, Datuk Nazim kata projek ini telah digantung pada tahun 2019. 2019 zaman siapa tuan-tuan? lah. CEO LTAT yang cakap. Bila saya keluarkan benda ini, tiba-tiba 2 hari lepas, pengerusi PAC daripada DAP ni cakap apa?
Dia buat kenyataan, dia kata kelewatan kapal SCS ini bukanlah salah kerajaan mana-mana, dia kata. Alih-alih pula dah. Tiba-tiba pula minggu lepas awak kata benda ini salah Barisan Nasional, betul. Bila kita kata Lembaga Tabung Angkatan Tentera kata awak yang gantung, alih-alih dia kata bukan salah siapa-siapa. Maksudnya dia tak mengaku, betul tak tuan-tuan? Bila kena alik dia bukan salah siapa-siapa pula. Itu yang pertama saya cakap. Yang kedua, dia ada 5 perkara tuan-tuan berkenaan isu LCS ni. Yang kedua, masuk Rafizi. Dia buat posting 4 hari lepas, tak salah saya. Dia kata, macam mana ada satu kontraktor ini dapat jadi subkontraktor, dapat ratus-ratus juta, padahal kepakaran dia cuma untuk buat sistem kawalan api, dia kata. Sebab terjemahan dia, kontraktor ini buat fire control system. Fire control system itu adalah sistem kawalan api. So saya cakap pada dia, saya kata, Rafizi, fire control system atas kapal perang itu bukan sistem kawalan api. Saya dulu pernah berlatih dengan perang atas kapal perang, tuan-tuan. Saya dulu Navy Reserve. FCS, Fire Control System, itu sistem kawalan tembakan. Sistem kawalan senjata. So budak ini, dia ingat kontraktor ni dapat buat fire extinguisher berkali. Macam mana kontraktor ni dapat kontrak ratus-ratus juta, dia ni cuma buat supply fire control system, sistem kawalan api. Dia ingat macam itu, tuan-tuan. Itu yang mungkin, ataupun saya rasa itulah yang cuba digambarkan. Kan? Saya kata FCS ini adalah komponen fire control system, sistem kawalan tembakan ni adalah antara komponen antara yang paling penting dalam kapal perang. Tak ada sistem kawalan tembakan ni tak jadi kapal perang, tuan-tuan. Jadi kapal nelayan itulah, ke kapal-kapal feri ke apa, saya tak tahu. Kalau harapkan Rafizi ni buat kapal perang, orang lain pergi perang naik kapal tembak meriam, dia tembak fire extinguisher tu. Ini dia ni, tuan-tuan. Itu saya kata, bila saya bersoal dia pasal benda ni, dia diam. Tak cakap benda lain. Esok dia post benda lain. Benda ketiga pula dia post. 5 perkara. Benda ketiga dia cakap macam ni. Ada satu syarikat ini, dia kata, dapat kontrak ratus-ratus juta juga. Tapi syarikat ini umurnya cuma 45 hari, dia kata. Ada dengar benda tu? Apa yang cuba digambarkan? Dia cuba gambarkan yang kononnya syarikat ini tak ada pengalaman, tak ada apa, tiba-tiba 45 hari je baru belajar mungkin berkali. Buat kapal, tiba-tiba dapat kontrak ratus-ratus juta. Betul tak? Dia taruhnya poster kapal itu, dia taruh gambar Datuk Najib kat situ. Tak tahulah. Sekarang ni kita tengah sibuk dengan kes mahkamah. Lepas ni saya tak tahulah, mungkin Datuk Najib saman dia ke apa. Tapi macam saya cakap tadi lah, kes Nurul Izzah tu bila pada time kita saman, nasi dah jadi bubur. Dan apa kejadiannya, kita takkan hari-hari bila dia menipu kita nak saman aja kerja kita, betul tuan. Nak saman orang ni kena cari lawyer, kena bayar. Dah tiap kali dia menipu, saya kena cari lawyer bayar pula. Buat apa? So sebab itu kita kena lawan. Dia kata 45 hari syarikat. Saya tanya dia, bila saya baca kenyataan dia ni, tuan-tuan, dia ni macam budak-budak tak apa benda ni, tak tahu apa benda dia cakap. Saya kata, awak ni accountant, awak kata awak auditor, takkanlah awak tak tahu benda ini. Benda ni, bila kita ada satu projek besar yang complicated, bila kita nak ada kepakaran yang pelbagai, kita buat usaha sama. Bila ada usaha sama pelbagai syarikat yang ada kepakaran ni, kita buat JV, kita tubuhkan syarikat baru. Dinamakan Special Purpose Vehicle, betul? Pernah dengar tuan-tuan? SPV dalam undang-undang corporate. Supaya kita dapat bagi saham kepada dua-dua siapa-siapa syarikat yang berpengalaman ni buat syarikat baru, dan juga kita boleh kontrol risiko. So kalau projek itu teruk, bankrupt pada syarikat baru ni saja. Dia tak akan pergi kepada syarikat holding. Itu for bankruptcy remote dalam orang putih katalah. Tapi kita buat SPV ni. SPV ni yang 45 hari tapi tak bermaksud syarikat usaha sama ini baru belajar 45 hari. Dia tak tahu benda itu. Bila saya cakap benda itu, tuan-tuan, dia diam lagi. Tak cakap apa benda lagi, tuan-tuan. Lepas tu perkara keempat, 2 hari lepas, saya tak sempat jawab. Sebab 2 hari lepas ke semalam baru dia cakap benda ni. Dia cakap lagi satu benda. Dia kata keluar lagi poster. Bila setiap kali dia keluar poster, tuan-tuan, dia punya pengikut ni, orang-orang PKR ni seronok betul. Tepuk tangan, bagus, terbaik Rafizi, inilah, membongkar.
Dia orang ni tak sedar, orang-orang PKR yang seronok ni baru kena kencing dengan Rafizi tuan. Rafizi kencing mengikut dia. Mereka seronok kena kencing dengan Rafizi tuan. So dia cakap apa? Dia kata ada lapisan-lapisan ini, ada subkon yang last kali ni. Ke apa subkon last ke second last macam mana? Ada berlaku pemalsuan invoice ke tuntutan palsu dan sebagainya lah dia kata. Dan salurkan duit kepada syarikat pesisir pantai. Ada tuan-tuan dengar tu? Semalam ke apa dia cakap? Saya kata pada dia, kalau ada penyelewengan subkon ini yang salur duit kepada pesisir pantai buat tuntutan palsu, awak siasat dan ambil tindakan lah kepada subkon ini. Apa dia kena mengena dengan kita pula? Betul. Syarikat ini kita ada menteri. Lepas itu menteri itu di MINDEF, di bawah Kementerian Pertahanan. Lepas itu ada Kementerian Pertahanan jaga Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Lembaga Tabung Angkatan Tentera ada Bolstead Heavy Industry. Lepas itu ada Bolstead Naval Shipyard. Lepas tu dia bagi kontraktor kepada bawah ni lagi CAD dengan CAD. Lepas tu yang ni pula bagi kepada satu lagi subkon DCNS ke apa ke benda. Lepas tu yang buat hal onarnya, ni yang layer nombor 7 ni tuan-tuan. Lepas tu dia salahkan kita. Macam mana tuan-tuan? Ada akal ke tak dia ni? Sebab itu saya kata dalam syarikat-syarikat kadang-kadang okey ada penyelewengan. Bukan saja syarikat kerajaan. Syarikat swasta pun ada penyelewengan, sebab itu kita buat audit. Tapi kalau kerani itu buat ambil rasuah atau pegawai ambil rasuah, takkan awak nak salahkan menteri, betul? Semua segala benda dia nak kaitkan dengan kita. Ada taruh gambar Datuk Najib kat situ. Kalau ada penyelewengan, bagi tahu kita siapa yang menyeleweng, betul? Siapa yang ambil duit ni, betul? Kita tak tahan. Bagi tahu saya, siapa yang ni? Saya 20 tahun kerja kerajaan, tuan-tuan. Saya tak pernah ambil rasuah. Saya pun marah kalau orang menyeleweng ambil rasuah. Bagi tahu saya siapa yang ambil rasuah, siapa yang kena mengena dengan benda ni. Saya nak tahu. Tapi dia tak bagi tahu. Dia kata subkon yang nombor berapa ini ada penyelewengan apa. Lepas tu oleh itu somebody dalam UMNO Barisan Nasional mesti ada penyelewengan. Itu andaian dia. Itu saya kata dia ni ini yang kita kena tanya dia satu-satu ini tuan-tuan. Macam mana pula ini ada kaitan ke apa ke benda? Submit apa tu, check orang itu. Jangan nak kait-kaitkan tak tentu pasal dengan itu. Itu perkara nombor 4 tuan-tuan. Yang lepas tu dia cuba nak kaitkan dengan kita. Dia kata ada penyelewengan kat situ, pesisir pantai lah dan sebagainya. Ini yang saya nak jawab. Perkara kelima yang dia bawa, saya tak tahu yang ini dia bawa ke kawan dia bawa, tapi sama-sama lah sekufu dalam PKR. Dia bangkitkan ada satu surat yang kita punya presiden Datuk Zahid sign letter of intent, surat niat. Yang mana Datuk Zahid kata sila laksanakan. Dan oleh itu andaian mereka ini konon-kononnya presiden kita dia cuba sedaya upaya nak kaitkan dengan parti ni. Nak kaitkan dengan ahli politik kita, nak kaitkan pengurusi BN, nak kaitkan dengan presiden. Dia kata oleh itu mesti ada penyelewengan itu. Konon-kononnya kita nak bagi pada kroni sebab kita tukar design daripada Sigma kepada Gowin ini. Saya kata begini, saya kata masa itu baru surat niat, belum kontrak lagi. Betul lah Datuk Zahid kata dia tak terlibat sebab 2010-2011 kontrak ni dia buat 2014. Dia sign tengok sila laksana surat niat. Satu. Dan kalaupun dia setuju untuk bagi kepada Bolstead Navy Shipyard ini, BNS ini. BNS ni siapa punya tuan-tuan? Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Kalau syarikat itu untung, yang dapat duit keuntungan adalah Angkatan Tentera, pesara-pesara Angkatan Tentera, askar yang dapat duit itu bekas askar yang dapat. So kita kerajaan bagi kepada BNS ini, anak syarikat LTAT ini, daripada poket kiri pergi pada poket kanan tuan-tuan. Ini bukan syarikat kroni. Bukan macam Mahathir dulu bagi satu syarikat kroni pasal ini semua. Kroni itu lepas tu syarikat itu hampir bankrupt. Bukan itu. Ini kita bagi syarikat katakan macam Kerajaan Johor lah. Nak bagi satu kontrak kepada anak syarikat Kerajaan Johor. Apa anak syarikat Kerajaan Johor? Jacob. Apa salahnya, betul tak? Yang untung orang-orang Johor atau pesawat orang Johor juga. Bukan kita bagi pada kroni. Itu nombor 1. Lepas itu dia persoal kenapa Datuk Zahid yang luluskan, katakanlah dia konon-konon apa yang dia nak cakap ialah Datuk Zahid setuju dengan design Gowin ni. Ada perjanggahan antara, kalau tuan-tuan ikut isu ini, dia kata Gowin Sigma ini.
apa benda je Gowin Sigma ni sebenarnya. Gowin ini adalah model baru. Sigma itu model lama. Dia marah kita, dia orang PKR ni, dia kata Panglima Tentera Laut pada ketika itu tak mau design Gowin, dia nak design lama, dia kata. Tapi kita kata yang cadang design Gowin ini adalah bekas Panglima Tentera Laut juga. Dia pun tahu keperluan end user, dia berpuluh-puluh tahun dalam Panglima Tentera Laut. Lepas itu bukan dia seorang, Panglima Tentera Laut selepas Tan Sri Aziz ni pun, iaitu Tan Sri Kamaruzaman dengan Tan Sri Reza, dia orang pun tak ada masalah dengan model baru ni, Gowin ni. So 3 orang Panglima Tentera Laut okey atau setuju dengan desain Gowin ini, seorang aja tak setuju, tapi yang dia kod dia adalah yang seorang itu PKR ni. So kalau 3 orang Panglima Tentera Laut dan bekas Panglima Tentera Laut dengan desain Gowin, seorang aja tak setuju, tuan-tuan rasa siapa yang betul tuan-tuan? Yang 3 ke yang seorang ni? Itulah secara logiknya. Dan kalau 3 orang Parlimen Tentera Laut dah setuju, yang si Rafizi dengan Nurul Izzah, yang antara sistem kawalan api dengan sistem kawalan tembakan pun tak tahu beza ni, dia orang ni siapa yang nak menentukan Gowin ni, Sigma ni lah pergi bagus daripada Gowin dan sebagainya, betul? Ini satu lagi masalah dia orang ni. Dan satu lagi, saya nak cerita sikit background sebab PKR ni dia cerita separuh-separuh berkenaan LCS ini. Backgroundnya begini, ini live, saya cerita terus sajalah. Sebenarnya bila projek ini memang TLDM memerlukan kapal tempur pesisir sebab banyak kapal-kapal TLDM, saya dulu dalam Navy Reserve, saya tahulah dah lama, dah tua. So kita nak 6 biji LCS, Littoral Combat Ship ini. Tapi pada ketika itu 2010-2011 EPU TLDM atau MINDEF hantar surat kepada unit perancang ekonomi minta bajet, tuan-tuan. Dan unit perancang ekonomi balas balik kepada MINDEF. Dia kata kita ada kekangan kewangan, tak boleh buat ni, mahal dia kata begitu. So kekangan dia limit 500. So bagi tahu MINDEF. So MINDEF kata macam mana ni, kita perlukan kapal tapi bajet tak ada. Macam mana EPU kata. Lepas itu datang pula satu cadangan proposal ini daripada anak syarikat. Ada kereta siapa ni? Kereta orang PKR ke bukan? Saya tak tahu orang PKR ke sini. Ada datang satu cadangan daripada anak syarikat ini, daripada Boston Naval Shipyard ni, anak syarikat lembaga pengangkatan tentera ni, yang dicadangkan dia kata apa? Dia kata okey, kita bajet, kekangan bajet, ada model baru. Kenapa tu? Boleh ada model baru kapal ini yang boleh dibuat dia punya combat management system ni dengan harga murah, dia kata. Berapa murah, tuan-tuan? 80 juta lebih murah. Iaitu dia tawarkan 297 juta, harga kompetitor dia 350 juta. Pakai design Gowin ni. So kalau awak jadi menteri, kan orang datang kat awak, okey, EPU kata ada kekangan bajet. Tapi kita boleh buat juga, ada satu dalam murah, model baru pula. Awak terima ke tak? Kata awak dalam kajian negeri Johor, dalam Jacob lah. Awak nak beli kereta Mercedes untuk Esco. Saya tak tahulah Esco pakai apa, YB pakai apa. Katakan. Beli S-Class Mercedes harga 600,000. Tapi kita ada kekangan bajet cap at 500,000 aja, contoh. Awak tak boleh beli yang baru punya 600,000 ikut pasaran. Sekali ada satu vendor datang kat awak, dia kata, okey Cik Azin, kita boleh supply awak Mercedes S-Class model terbaru. Harga 400,000 je. Takkan awak tak nak? Awak nak? Mestilah awak nak. So kita pun sign. Sekali kita sign. Sekalinya kereta tu pun datang. Lepas 2-3 bulan lepas itu datang. Bila datang kereta itu, 400 beli ada, tayar tak ada, kursi tak ada. Steering tak ada. Lepas tu dia kata, kalau awak nak tambah tayar, nak tambah steering, nak tambah kursi, kena tambah duit. Macam mana? Itu yang berlaku pada LCS. Dia tahu kita harga murah. Lepas itu macam-macam tak ada dalam tu. Nak tambah kena ada, dia panggil dalam bahasa kontraknya variation order. VO. Ini yang menjadi masalah. Pasal awak nak murah, kan? Rupanya dia tak masuk macam-macam benda. VO. Lepas tu ada VO pula. Bila kita nak murah sebelum itu tu, dia tak cost in kenaikan turun naik mata wang asing ni.
Yelah kalau awak masukkan kenaikan mata wang asing, kontrak itu tak ada lah jadi 297. Kapal tempur LCS ni kalau US buat 600 juta tuan-tuan 600 juta US dollar, iaitu 2.4 bilion. Kita buat 1.2 bilion, separuh daripada itu. Okey, nak murah kan? Okey, tak apa. Kalau ikut Rafizi memang dapat murah sebab orang pakai meriam, dia pakai ni pipe air tu. Kalau ikut dia lah fire control senjata kawalan api tu. So benda-benda tak ada. Lepas tu dengan kenaikan mata wang pun kita tak ini, so menjadi masalah. So kena negotiate balik unding. Itu yang menjadi lambat sebenarnya tuan-tuan. Lepas itu yang puak-puak PKR ini tak cakap ini dia orang ni tak adil pada kita sebab dia attack pemimpin kita, dia tak cakap benda ni. Apa yang dia tak cakap ialah walaupun Datuk Zahid sign surat itu, dalam satu laporan audit jawatan kuasa audit tindakan terhadap kelewatan kapal ini, dinyatakan bahawa Menteri Pertahanan pada itu mendapat maklumat yang salah. Maksudnya menteri ini takkanlah dia nak cek semua benda, tuan-tuan. Ada jawatan kuasa di bawah, betul? Jawatan kuasa ni yang menasihat menteri. Tapi kalau jawatan kuasa ni memberi nasihat yang salah, awak nak salahkan menteri ke? Takkan nak salahkan menteri, betul? So bila dia sign itu, dalam laporan jawatan kuasa ini, dia telah mendapat maklumat yang atau nasihat yang salah. Tapi tuan-tuan rasa puak-puak PKR, Rafizi ni semua cakap tak benda tu? Dia tak cakap. Seolah-olah macam kononnya kita nak bagi design Gowin ni sebab kita nak bagi pada kroni kononnya. Padahal saya kata Gowin ni design baru. Kapal perang ni Argentina pakai, Saudi Arabia, UAE apa semua pakai. Sigma yang dia nak sangat tu, tuan-tuan tahu siapa pakai? Morocco. Yang kita nak ikut Morocco ni pekerjadahannya, betul? Dah lah design kapal lama. Lepas itu kalau dia tuduh kita nak pakai Gowin kononnya nak bagi pada kroni, saya pun boleh tuduh dia. Yang awak nak Sigma, nak sangat Sigma ni apa hal? Awak nak bagi kroni ni juga kan, betul? Sebab itu saya cakap, so kalau dia nak main blame game ini, kita boleh main. Tapi kita tak mau main blame game sebab tujuan dia bukan pasal nak cari kebenaran. Tujuan dia supaya kita kelang kabut, tuan-tuan, betul? Supaya rakyat benci kepada Barisan Nasional, tutup segala benda yang dia tipu manifesto itu. So itulah 5 perkara, YB. Okey tak penjelasan saya? Okey. Tapi saya tak tahu esok lusa apa benda lagi dia post. Sebab itu saya cakap dia, saya pun penat nak tunggu dia post lah apa benda nak jawab. Dia post sensasi, media ambil. Saya jawab pun tak ambil. Sebab tak sensasi, fakta ni kan. Sebab itu saya kata, awak nak berdebat je lah, kita habiskan dekat situ. Tapi dia takut sebab tujuan dia bukan pasal nak mencari kebenaran. Tujuan dia adalah untuk menghasut. Bila dia nak hasut, itu yang dia tak berani untuk berdebat, tuan-tuan.